Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ceria. Okay, hari ini merupakan slot hebahan bimbingan dan kaunseling. Saya harap pendengar saya bukan hanya di kalangan murid saja tetapi juga di kalangan guru dan juga ibu bapa. Okay, ingin saya menarik perhatian semua tentang tajuk hari ini iaitu bimbingan dan kaunseling dan sistem sasiah diri murid SSDM. Okay, pertama sekali saya ingin menerangkan tentang fokus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Okay, guru bimbingan dan kaunseling iaitu GBK, dia tidak mengajar mata pelajaran tetapi mereka memfokuskan 4 bidang dalam bentuk program dan aktiviti. Okay, bidang yang pertama iaitu pembangunan dan pengembangan sasiah diri murid. Yang kedua, peningkatan disiplin diri murid. Yang ketiga, pendidikan kerjaya murid. Dan yang keempat, psikososial dan kesejahteraan mental murid. Okay, untuk 4 fokus ini, saya akan buat satu lagi slot membincangkan dan menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang 4 fokus ini. Okay, seterusnya, objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Okay. Objektif dia adalah sebagai perkhidmatan yang mesra murid. Okay, seorang GBK dia tak boleh menjadi seorang guru yang garang. Okay, dia mestilah seorang yang senang didekati oleh murid. Okay. Yang kedua adalah objektif meningkatkan disiplin diri murid. Dan yang ketiga adalah membangunkan dan mengembangkan sasiah diri murid. Pendek cerita adalah semua berkaitan tentang sikap dan tingkah laku murid. Okay, manakala tajuk yang kedua adalah sistem sasiah diri murid iaitu SSDM. Sistem ini sebenarnya telah lama dibangunkan oleh KPM. Tetapi dulu ianya dikenali sebagai sistem salah laku disiplin murid. Ini merujuk kepada semua tingkah laku yang negatif iaitu salah laku disiplin murid. Tetapi sistem ini telah dimurnikan. Okay, ia menjadi sistem sasiah diri murid di mana ianya sangat unik dan menarik. Sistem ini mempunyai tahap sasiah yang menggunakan sistem mata. Dia tidak menjurus ke arah pelakuan murid yang tidak baik tetapi juga pelakuan murid yang baik. Status sasiah adalah mengikut peringkat iaitu terpuji, amat baik, baik, perlukan perhatian dan juga perlukan perhatian khusus. Okey, dia sekiranya murid banyak melakukan amalan baik maka ianya akan menjadi status terpuji, amat baik, baik. Tetapi kalau dia banyak buat kesalahan disiplin di sekolah maka status dia akan menjadi perlukan perhatian dan perlukan perhatian yang serius. Okey, SSDM ni dia tak dapat dilakukan semasa PDPR. Memanglah cikgu tak bersemuka dengan murid, tak tengok perilaku murid. Okay, macam saya guru bimbingan dan kaunseling, memang saya tak ada penilaian. Tak macam guru yang mengajar mata pelajaran. Jadi penilaian saya berdasarkan sasiah diri murid. Okay, jadi tahun ini bimbingan dan kaunseling akan menggunakan sistem sasiah diri murid dengan semaksimumnya. Okay. Jadi saya sebagai GBK telah menjadikan tugasan yang saya berikan setiap minggu tu sebagai penilaian kepada murid-murid untuk diisikan di dalam SSDM ini. Jadi saya harap murid-murid rebutlah peluang ini untuk mendapatkan mata di dalam sistem ini. Okay, ini adalah paparan sistem sasiah diri murid. Okay, ini adalah muka depan dia. Okay, ini adalah setelah kita akses. Okay, sebenarnya sistem ini semua guru boleh akses sistem ini. Termasuklah pentadbir dan juga guru biasa. Okay, jadi untuk tahun ni saya telah mengambil keputusan untuk meningkatkan penggunaan sistem ini. Bermula daripada tahun 2021 inilah.
Okey, ini adalah butang yang terdapat di dalam sistem ini di mana tambah kes merujuk kepada kes disiplin, tambah amalan baik merujuk kepada amalan baik murid. Okey, ini adalah contoh. Di sini akan terpapar nama murid. Okey, contoh amalan baik. Okey, saya telah memuat naik amalan baik bagi murid ini di mana murid ini telah menghantar tugasan dan telah menyiapkan tugasan BNK yang telah diberikan pada 30/1 yang lepas. Okay, ini adalah paparan laporan prestasi sasiah individu. Okay, ini nama murid. Saya baru key in 1, maka prestasi dia adalah baik. Okay. Kalau saya key in 100, maka prestasi ini akan berubah juga menjadi amat baik. Okay, di sini saya ingin menarik perhatian semua tentang laporan tugasan bimbingan dan kaunseling yang telah saya terima. Saya hanya mendapat 146 respons setakat hari Khamis. Okey, jadi tahun 1 26 orang, tahun 2 14 orang, tahun 3 17 orang, tahun 4 29 orang, tahun 5 41 orang dan tahun 6 19 orang. Okey, sesiapa murid yang telah hantar tugasan mereka, saya akan key in-kanlah dalam sistem SSDM. Okay, ini adalah contoh Google Form, laporan Google Form yang telah saya terima. Okey, kalau boleh nanti kalau anak-anak tuan-tuan dan puan-puan nak hantar tugasan, terus hantar ke link yang saya bagi, pautan yang saya bagi. Perlu lagi mesej peribadi kepada saya lah. Okay, seperti yang anda tengok di sini, semua dah masuk. Saya tutupkan nama lah, agak sensitif ya. Okey, jadi di sini kalau ada benda biru ni, link biru ni, maka mereka hantar bersama dengan gambar yang diupload. Kalau yang kosong ni maksudnya dia tak hantar lah. Jadi saya akan ambil kira mana yang hantar bersama dengan gambar yang diupload. Okay, saya akan key in murid yang hantar setiap hari Jumaat. Okay, hari Jumaat saya akan tutup link untuk hantar tugasan tersebut. Okay, jadi saya harap dengan perkongsian ini jelaslah macam mana bimbingan dan kaunseling di sekolah beroperasi. Okay, dan juga saya nak menggalakkan murid-murid untuk membuat tugasan yang saya beri supaya mendapat mata di dalam SSDM. Okay. Jadi saya harap semoga anak-anak murid SK Major General Datuk Ibrahim akan terus maju dan cemerlang bukan saja dari segi akademik, co-curriculum termasuk juga sasiah diri. Okay, saya rasa itu saja perkongsian dari saya. Kita akan jumpa lagi di slot yang akan datang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk melihat video tentang hebahan bimbingan dan kaunseling ini. Okay, salam ceria semua. Terima kasih.